Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Iyyaka yaumiddin. Iyyaka na'budu Siratal ladzina siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, alhamdulillah, selamat malam dan selamat datang diucapkan kepada semua hadirin dan yang hadirat ke dalam program yang dianjurkan oleh Gabungan Dakwah Malaysia, iaitu Tadabbur Al-Quran yang akan diadakan pada hari Ahad malam ini. Kita bermula jam 9 malam hingga jam 10 malam, insya-Allah. Yang mana pada malam ini kita akan baca daripada surah At-Taubah ayat 30 hingga 32 pada muka surat 191 dan 192. Mahmud, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terlebih dahulu saya ini kali pertama untuk saya membimbing program kita ini, insya-Allah. Maka saya kira tanya MC. Ya. Sekarang ni tanya host. Oh, saya Ustaz gini Ustaz. Ini sekarang ni ada tadabbur lah. Okey, baik, jelas. Kemudian selepas pada tadabbur tu kita akan serah kepada ahli usrah lah untuk bincangkan apa ahli usrah yang pengurusi majlis, seterusnya para asatizah, para alim ulama serta sahabat-sahabat mulakan majlis kita ini dengan bacaan Al-Quran, dan insya-Allah dengan untuk malam ini, insya-Allah tabaraka wa taala, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعبدون Subhanahu amma yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurah walau karihal kafirun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah.
dan orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mereka berkehendak memadamlah cahaya agama Allah. Mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. Maha benar firman Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah bacaan Al-Quran yang telah dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Faisal. Barakallahu fiik. Kita telah bacakan ayat tadi pada surah At-Taubah dari ayat 30 sampai ayat 32. Alhamdulillah, untuk kita menambahkan keberkatan dan kemanfaatan majlis kita pada hari ini, setelah kita telah dengar bacaan Al-Quran, dan alhamdulillah kita telah lihat sedikit daripada terjemahan maknanya, maka sangat sesuai kita apabila buat tadabbur pada Al-Quran, kita lihat maknanya secara terperinci, bagaimana para ulama-ulama menyebut tentang makna-makna yang tepat berkenaan dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan ini. Maka insya-Allah kita akan lihat pada ayat yang pertama. Kita akan mengupas pada ayat yang pertama. Lihat kita sama bagaimana para ulama-ulama di kalangan ulama ahli tafsir, mereka memberi makna terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang ke ayat yang ke-30 bagi surah At-Taubah. Pada ayat ini, sahabat-sahabat, ikhwan yang menyertai program kita ini, Allah taala berfirman, wa qalatil yahudu uzairun ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah dzalika qauluhum bi afwahihim. Allah taala berfirman, wa qalatil yahud, rujuk kepada orang Yahud, golongan kufar. Golongan kufar mereka itu mengatakan Uzair. Uzair ini adalah seorang lelaki yang saleh di zamannya, tetapi mereka melampau di dalam memuji Uzair sehingga mereka menganggap Uzair ini sebagai the son of the God. Mereka kata bahawa Uzair ini adalah anak kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyazu billahi minal kufur. Dan Allah Ta'ala sebut juga tentang orang Nasrani, yang mana Nasrani juga ada keyakinan kufur. Sebahagian daripada mereka kata Al-Masih ibn Allah. Mereka telah mengatakan bahawa Al-Masih Isa alaihi salatu wassalam itu, padahal dia adalah hamba Allah, dia adalah Rasul Allah, Nabi Allah, tapi mereka melampau. Mereka kata bahawa Al-Masih itu adalah anak Allah. Maka Allah Ta'ala sebut dzalika qauluhum bi afwahihim. Maka itu adalah pendapat-pendapat mereka, perkataan mereka yang mereka sebut dengan mulut-mulut mereka, dan itu adalah dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Nabi Isa alaihi salatu wassalam,
dan juga terhadap Uzair yang ia seorang ulama yang saleh di zamannya. Allah Ta'ala sebut yudahi'una qawlal ladzina kafaru min qablu. Yakni yudahi'un di sini rujuk kepada mereka meniru, ya, mereka yushabbihuna, mereka telah meniru golongan-golongan yang terdahulu di kalangan mereka yang kufar pada kesesatan tersebut. Kerana sebahagian daripada golongan kufar sebelumnya mengatakan malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Mereka kata the angel is the girl. Mereka kata angel itu, malaikat itu adalah anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala sebut qatalallahu anna yufakun. Allah Subhanahu wa taala mencelakakan mereka. Qatalallah di sini maknanya la'anallah, Allah melaknat. Anna yufakun maknanya Allah Taala sebut bagaimana boleh mereka ini berpaling daripada agama yang asal ialah agama Islam setelah adanya dalil yang kuat kepada agama yang selain daripada Islam. Di sini sahabat-sahabat, ikhwan, ahibatul kiram, maka di sini kita ingin menegaskan bahawa ayat ini, sebelum kita masuk terperinci lagi tentang ayat yang pertama ini, kita kena mengetahui bahawa para anbiya itu semua mereka adalah beragama dengan agama yang satu, iaitulah agama Islam. Sejak daripada Adam alaihi salatu wassalam sehinggalah Nabi Muhammad yang ia adalah Nabi yang akhir zaman, semua mereka itu berada di atas agama Islam. Maka Nabi Adam itu dia beragama Islam, dan Nabi yang datang setelah itu juga mereka juga beragama dengan agama Islam. Tidak ada, kena ingat di sini, tidak ada di kalangan para Nabi menyeru supaya menyembah diri mereka, mensyirikkan Allah, menyembah selain daripada Allah. Dan ini sangat terang apabila Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, innad dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah adalah agama Islam. Bagaimana orang yang mengikut agama selain Islam? Allah Taala sebut, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari agama selain daripada agama Islam, tidak diterima daripadanya agama tersebut, maka dia nanti di hari akhirat termasuk dalam kelompok yang rugi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi menegaskan bahawa semua para anbiya tak ada satu pun terkecuali daripada mereka ini berada di atas satu agama sahaja, iaitulah agama Islam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allat, al-anbiya'u ikhwatun li'allat, dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut para anbiya itu adalah saudara sebapa, di antara satu dengan yang lain adalah saudara sebapa. Agama mereka itu satu, iaitulah agama Islam, namun syariat mereka itu berbeza-beza. Dalam hadis ini, masya-Allah tabaraka wa taala, ikhwan kita boleh lihat tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka hadis ini dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan para anbiya itu seperti adik-beradik yang sebapa. Dari sudut macam mana adik-beradik sebapa? Ada seorang bapa. Maka para anbiya mereka ada satu agama, iaitulah agama Islam. Berarti agama sejak daripada Adam sehinggalah Muhammad adalah agama yang satu, iaitulah agama Islam. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan pula para anbiya itu, ibu mereka pula berbeza-beza. Kerana di sini merujuk kepada syariat mereka itu adalah berbeza-beza, berbeza-beza. Maka
setiap para anbiya itu, para anbiya syariat mereka berbeza-beza. Maka kalau kita lihat di zaman, sebagai contoh untuk kita nampak bagaimana bezanya syariat. Syariat ni bila ia rujuk kepada hukum hakam yang berkaitan dengan amaliyah seperti zakat, seperti salat dan sebagainya. Kalau kita bagi contoh yang jelas di sini, di zaman Adam alaihi salatu wasalam, salat difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala sehari dan semalam ialah satu waktu sahaja. Manakala apabila datangnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam, maka salat difardukan 2 waktu sehari dan semalam. Kemudian dinasahkan hukum ini bila datang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat Islam, umat Nabi Muhammad diperintah supaya salat 5 waktu yang pahalanya jika dibuat dengan rukun dan syarat-syaratnya menyamai 50 waktu. Maka ini menunjukkan kepada kita bahawa agama semua para anbiya itu adalah agama Islam. Di sini saya nak lontarkan masalah penting, iaitu tidak benar anggapan sebahagian daripada manusia dengan mereka-reka sesuatu ibarat mereka kata ada adyanus samawiyah. Ada agama-agama yang namanya agama samawi. Yang mereka maksudkannya dengan agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani, dan bagi mereka tiga-tiga agama ini adalah agama yang betul, agama yang diredai oleh Allah, dan ini bercanggah dengan ayat yang telah kita sebutkan tadi, innad dina indallahil islam wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bercanggah dengan hadis sahih yang telah kita sebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ahbabana al-kiram, kalau kita sebut ini tentang orang Islam, di zaman sebelum ini, orang kafir atau sebahagian ulama istilahkan dengan orang yang al-muntasibun ilal Islam, orang yang menyandarkan diri mereka kepada agama Islam. Dulu mereka ini sembah berhala, mereka sembah lembu, mereka sembah cahaya, mereka sembah matahari, mereka sembah jisim, mereka sembah sesuatu yang ada di dalam langit, sesuatu yang ada di atas arash, dan selain daripada itu yang mereka meyakini makhluk, mereka menyembah makhluk. Maka semua yang mereka sembah ini ada ukuran baginya, ada batasan baginya, ada panjang, ada lebar, ada ketinggian, yang menunjukkan ada pencipta yang menciptakannya berada dalam rupa bentuk seperti itu, ukuran seperti itu. Maka sesuatu yang berhajat kepada yang lain itu disebut dengan al-muhtaj, yang berhajat kepada sesuatu yang lain itu lemah, yang lemah itu tidak layak untuk menjadi Tuhan. Maka ini yang kita sebut ini adalah keyakinan para ulama, para anbiya, kerana para anbiya mereka meyakini tauhid keesaan Allah Ta'ala, dan mereka meyakini bahawa Allah tak sama dengan makhluk, tidak bertempat, tidak ada baginya arah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak diliputi oleh masa, dan ini keyakinan Adam alaihi salatu wassalam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak sebut ayat yang pertama ini, perlu kita sebut dengan secara rantaian bahawa kalau kita lihat di zaman Adam alaihi salatu wasalam, bahawa Adam alaihi salatu wasalam dia beragama Islam, anaknya beragama Islam, juga isterinya beragama Islam, Hawa juga berada di atas agama Islam. Ini dikuatkan dengan apa yang Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah, kana an-nasu ummatan wahidah fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Orang-orang manusia dulunya, yakni di zaman Adam, di zaman Syith, zaman Idris, mereka itu di atas agama yang satu, umat yang satu, tidak berpecah mereka itu, iaitulah mereka berada di atas agama Islam. Kata Ibnu Abbas, faqtalafu, setelah Nabi Idris, mula ada orang yang menyembah selain Allah, mereka menyembah berhala di zaman tersebut, maka mula berlaku kekufuran yang pertama pada zaman itu. Maka Allah Ta'ala sebut faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Allah Ta'ala mengutuskan para anbiya mengkhabarkan berita gembira tentang adanya syurga dan memberi peringatan tentang adanya neraka. Dengan itu diutuskan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian datang Ibrahim.
Ibrahim alaihi salatu wasalam seru kaumnya kepada agama Islam juga. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi, bukan Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang hanif, muslim, dan dia tidak pernah mensyirikkan Allah Ta'ala. Di sini saya ingin sebut peringatan. Kadang-kadang setengah daripada buku tafsir yang kita tak pernah ambil talaqi, hati-hati bila kita baca padanya. Sebahagian buku tafsir ada maklumat yang tak tepat. Buku bukan tafsir karangan ulama, karangan orang-orang yang tidak ada ilmu padanya. Dia kata bahawa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dulunya pernah buat syirik. Dia pernah menyembah selain Allah sebelum dia jadi Nabi. Maka ini adalah satu pembohongan dan pendustaan terhadap Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Ibrahim tidak pernah sekelip mata dalam hidupnya menyembah selain Allah. Dan keyakinan umat Islam secara ijma' bahawa Nabi dan mana-mana Nabi sejak daripada Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, tidak ada satu pun di antara Nabi yang terjebak dengan kekufuran. Maksum mereka itu terpelihara daripada dosa kekufuran. Maka apa yang disebut di dalam Al-Quran tentang Ibrahim melihat kaukab, dia melihat apa? Kaukab, bintang-bintang di langit. Bila mana Ibrahim buat perdebatan dengan kaumnya, maka Nabi Ibrahim kata hadza rabbi. Maka kata ulama tafsir, itu bukan maknanya pengiktirafan daripada Ibrahim bahawa dia sembah kaukab, sembah bintang-bintang, tetapi di situ maknanya istifhamul inkari. Istifham inkari ini dalam konteks pentafsiran ulama ialah pertanyaan yang perlu diingkarkan. Seperti mana misal contoh, saya ada telefon di sini, kemudian saya diambil oleh Ustaz Syawal kita. Saya tanya Ustaz Syawal, ini telefon kamu? Bukan saya mengiktiraf bahawa Ustaz Syawal ini milik Ustaz Syawal, tapi saya nak mengingkari bahawa ini milik saya, bukan milik dia. Maka begitu juga apabila Ibrahim alaihi salatu wasallam sebut hadza rabbi, ini maknanya adakah ini Tuhanku yang kamu sangka-sangkakan? Kerana kaum dia sembah selain Allah, sembah kaukab, sembah matahari, sembah bintang. Dan ini bukti apabila hilangnya kaukab tersebut, hilangnya bintang-bintang, hilangnya matahari itu, maka Nabi Ibrahim kata inni la uhibbul afilin, saya tidak beriman kepada yang berubah-ubah. Maka maknanya saya tidak beriman kepada sesuatu yang berubah dari satu keadaan kepada satu keadaan yang lain, kerana sesuatu yang berubah berhajat kepada sesuatu yang mengubahnya, dan sesuatu yang berhajat kepada yang lain dia lemah, maka yang lemah tidak menjadi Tuhan. Daripada apa yang telah kita sebutkan ini menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim AS bukan musyrik. Bahkan ayat tadi menyebutkan dia seorang yang Muslim juga. Kemudian masuk kepada konteks Nabi Musa AS, kerana ayat kita ini sebut tentang waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Ini di zaman Nabi Musa AS, bahawa Nabi Musa AS dia bukan orang Yahudi, dia bukan mengikut ajaran Yahudi. Bahkan Nabi Musa AS dia seru kaumnya kepada Islam, beriman kepada Allah. Maka apabila dia seru manusia supaya memeluk Islam, maka sebahagian orang dia beriman dengan Allah dan beriman dengan Nabi di zamannya, Nabi Musa. Tapi ada sebahagian daripada mereka yang mendustakan Nabi Musa, kufur kepada Nabi Musa. Maka yang kufur inilah yang melampau, yang mengatakan Uzairun ibnullah. Mereka ini yang kata bahawa Uzair itu anak Allah. Bila mana mereka ini diperang pada ketika itu oleh seorang pemerintah, maka kitab Taurat ketika itu telah ditanam. Kemudian bila datang Uzair ini adalah seorang ulama ketika itu, satu-satunya yang hafal kitab Taurat. Tak macam Al-Quran. Al-Quran hari ini dihafal oleh orang guru, oleh pelajar, oleh orang besar, oleh orang kecil, oleh bangsa ini, bangsa itu. Kalau ada perubahan pada Quran, senang diketahui di manakah perubahan tersebut, siapa yang mengubahnya. Tetapi di zaman dahulu, kitab-kitab yang selain daripada Quran ini, sehingga hari ini berlaku penyelewengan padanya disebabkan tidak ada orang yang menghafal. Ini yang menunjukkan di zaman Uzair seorang yang hafal
setiap daripada yang ada dalam Taurah, maka mereka mula ta'ajub, mereka melampau hingga mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Maka golongan ini juga ada yang sebut perkataan yang lain, mereka kata Allah Ta'ala apabila dia menciptakan langit dan bumi, maka selama 6 hari, maka Allah Ta'ala jadi tired, jadi penat, maka Allah Ta'ala dia ambil rehat padanya. Ini salah satu daripada pendapat kufur golongan Yahud pada ketika itu. Maka mereka ini adalah kufar, mereka tidak ikut akidah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang Nabi Musa ajak supaya orang buat tauhid, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahawa Nabi Musa meyakini Allah itu ada, tidak sama seperti makhluk-makhluknya, bahawa Allah pencipta segala sesuatu, tidak berhajat kepada yang lain, Allah bukan cahaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'. Juga Nabi Musa dia meyakini bahawa Allah tidak berlaku kepadanya penat. Hingga Al-Quran kita sebut apa? Wa ma massana minal lughub. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat penat. Setelah diciptakan segala-galanya, Allah Ta'ala ya, dia tidak bersifat dengan penat. Kenapa? Kerana yang penat itu ialah sesuatu yang bekerja menggunakan tangan, kaki, al-jawarih, anggota badan. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mana kata Imam Tahawi, Imam Tahawi kata ta'ala Allahu 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal adawati la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'an. Allah Ta'ala itu tidak ada batasan baginya, tidak ada penghujung baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak disifatkan dengan anggota yang besar, anggota yang kecil. Maka juga satu lagi, i'tiqad Nabi Musa alaihi salatu wassalam bahawa Allah tidak ada sekutu baginya. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam tak mengajak umatnya supaya menyembah dia, mengatakan dia adalah anak kepada Allah. Hingga dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata syatamani banu Adam. Dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, Allah Taala kata syatamani banu Adam, telah menghina akan diriku oleh anak Adam, oleh manusia, walam yakun lahu dhalik. Sepatutnya dia tak buat perkara seperti itu. Lalu Allah Taala sebut fa inna wa amma syatmuhu iyaya, adapun apakah celaan dia terhadap diriku, Allah Taala kata ittakhadallahu walada, iaitu mereka kata Allah ada baginya anak. Setengah sifat kita tak boleh sandarkan kepada Allah. Barangkali sifat itu terpuji bagi kita sebagai makhluk, tapi tidak terpuji bagi Allah. Antaranya ialah sifat ada anak. Anak, orang yang berkahwin, pasangan berkahwin, kemudian dia kahwin-kahwin tak ada anak. Dan ada satu pasangan dia kahwin dan ada anak. Di sisi masyarakat yang ada anak itu lebih mulia dan dipuji. Tapi itu dari sudut makhluk. Tapi di sisi Allah, Allah Ta'ala sebut dalam hadis ini bahawa itu adalah satu perkara yang keji, satu celaan dan penghinaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir di sini, pada ayat ini Allah Ta'ala sebut wa qalatin nasara al-masih ibnullah, bahawa orang Nasara pula meyakini Isa itu adalah anak Allah juga. Maka di sini perlu kita ingat bahawa bila datang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa alaihi salatu wassalam juga ajak manusia supaya memeluk Islam, ajak kepada agama Islam, sembah Allah Ta'ala yang esa, yang tidak ada sekutu baginya, dan dia telah seru manusia supaya ikut agama yang diikuti oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Dan tambahan lagi itu, Nabi Isa dia mengkhabar kira datangnya Nabi setelahnya namanya Ahmad, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini berpecah manusia. Bila datangnya dakwah Nabi Isa, ada sebahagiannya beriman kepada Nabi Isa, ada sebahagian daripada mereka kufur. Maka Nabi Isa alaihi salatu wasallam tetap di atas akidahnya, akidah bahawa Allah Taala tiada baginya ayah, bapa, tak ada baginya anak. Allah Taala sebut dalam Quran lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperanakkan, tidak beranak dan diperanakkan. Maka oleh kerana itu ada satu kaum, satu kumpulan daripada orang Nasrani, orang Nasrani ini, mereka mahu bunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka Allah Taala dalam satu hadis yang banyak,
menyebutkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam pernah berada di satu rumah. Rumah itu bersama dengan 11 orang Al-Hawariyun. Maka Nabi Isa telah memberi tawaran kepada mereka. Dia kata bahawa akan ada di kalangan kamu ini yang akan kufur kepadaku. Maka siapa yang dia ini sanggup di antara kamu yang 11 orang ini dicampakkan kepadanya penyerupaan wajah Nabi Isa alaihissalatu wassalam, berarti wajahnya jadi muka macam Nabi Isa alaihissalatu wassalam, maka dia nanti akan jadi teman Nabi Isa di dalam syurga. Maka ketika tawaran ini disebut oleh Nabi Isa, bangun seorang yang paling muda dalam kalangan mereka, dia kata saya. Maka Nabi Isa kata duduk. Nabi Isa ulang tawaran tersebut, siapa di kalangan kamu yang mahu, yang sanggup untuk dicampakkan kepadanya wajahku, lalu dia dibunuh sebagai ganti bagi diriku, nanti dia di dalam syurga, dia akan bersama denganku menjadi temanku di dalam syurga. Maka lelaki ini yang paling muda dalam kalangan mereka, dia kata saya. Dan diulang kali kata Nabi Isa, duduk kamu. Kemudian diulang kali ketiga dan dijawab juga dengan jawapan yang sama kali yang ketiga. Maka Nabi Isa kata, kamulah orangnya. Maka orang itu dicampakkan oleh Allah Ta'ala wajah Nabi Isa dengan arti mudahnya, ialah wajahnya itu jadi macam Nabi Isa. Maka Nabi Isa ketika itu dalam hadis, dia naik daripada, kalau rumah zaman dulu, saya tak boleh nak lukis dekat sini, kalau ada iPad tu senang lukis sikit. Dia ada rauzanah. Rauzanah ni kalau kita tengok rumah orang luar, dia ada tempat yang bakar-bakar untuk panaskan badan tu. Kemudian dia ada corong naik ke atas. Maka daripada corong itu Nabi Isa naik dan Allah Ta'ala naikkan dia ke langit. Maka Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalibkan. Dan apa yang disebut dalam hadis-hadis, ini bertepatan dengan apa yang disebut dalam Quran. Allah Ta'ala kata, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Maka Nabi Isa itu dia tidak dibunuh, tidak disalibkan, dan dia diumpamakan dia dengan, maknanya ada seorang lelaki yang di kalangan pengikutnya rupanya itu telah dicampakkan rupa Nabi Isa alaihissalatu wassalam, maka dialah yang dibunuh sebagai ganti kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan janji Nabi Isa orang ini akan nanti jadi temannya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini satu benda yang penting saya ingin sebut di sini, bahawa Isa dia tak pernah menyuruh kaumnya menyembah dirinya. Bahkan dia suruh kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa. Kalau kita boleh rujuk dalam firman Allah Taala yang berbunyi, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Maknanya apabila Nabi Isa alaihissalatu wassalam dia merasakan ada di kalangan kaumnya itu mahu kufur, maka dia mula kata, siapakah mahu jadi pembantuku? Yani siapa yang mahu jadi pengikutku? Maka kata golongan Hawariyun, ini golongan orang mukminun yang ikut Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dia kata kami ansarullah, kami adalah pembantu Allah, kami beriman. Tengok dia kata kami beriman kepada Allah dan kami bersaksi bahawa kami adalah orang-orang Islam. Maknanya apa yang dibawa oleh Nabi Isa adalah agama Islam. Dalilnya washhad bi anna muslimun. Kemudian Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang surah Maidah ayat 116, Allah Ta'ala sebut, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi alihaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsihi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Ayat ini Allah Ta'ala menyebut kepada Nabi Isa, ini ayat ini dengan ringkas saya sebut bahawa Nabi Isa mengatakan dia tidak menyuruh manusia supaya mengatakan dia Tuhan dan juga ibundanya iaitulah Maryam itu sebagai Tuhan. So dia tak ada bawa agama yang disebut sebagai Trinity, itu tak betul. Sehingga pada ayat yang 117 disebut ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbukum. Apa yang aku kata kepada kaumku ya Allah, melainkan tidaklah aku kata kepada kaumku melainkan apa yang engkau perintah kepadaku,
iaitulah supaya menyembah Allah sebagai Tuhanku dan Allah juga Tuhan mereka. Maka di sini telah zahir kepada kita dengan ringkas di sini bahawa Nabi Allah Isa ini dia tidak mengajak supaya ikut agama fahaman Trinity, mengajak manusia supaya menyembah Allah yang satu, tidak mensyirikkan Allah. Barulah setelah itu datangnya Nabi Muhammad mentajdidkan dakwah ini. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, ayat yang 31, Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat yang ke-31, ittakhidhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Maka pada ayat 31 ini, ikhwani, ahibbai, sidang sahabat-sahabat yang kita berbicara pada malam ini, ayat yang ke-31 ini Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa golongan kufar tersebut, yakni orang Yahudi dan orang Nasrani, ittakhadhu, mereka ni ahlul kitab dari kalangan orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan ahbarahum makni ulama'ahum, ulama mereka. Ini orang yang mereka anggapnya sebagai ulama. Ini ulama orang Yahud. Itu disebut dengan ahbar. Kalau mufradnya, singularnya disebut dengan hibrun. Wa ruhbanahum, yakni ruhbanahum ialah ulama mereka dari kalangan orang Nasara. Ini biasanya mereka menjauhkan diri, duduk di sawami'. Sawami' ni tempat ibadat, jauh asingkan diri daripada orang lain. Ini disebut sebagai rahib-rahib. Dan mereka, Allah Ta'ala sebut bahawa mereka, yakni orang kafir dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan rahib-rahib mereka ini, yakni ulama mereka, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arbaban dengan makna alihah. Kata ulama tafsir, arbaban di sini maknanya dia jadikan itu Tuhan-Tuhan yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian maknanya di sini, maknanya kata Al-Imam An-Nasafi, Imam An-Nasafi ketika mentafsirkan ayat ini, dia kata bahawa orang kafir daripada ahlul kitab itu, mereka mentaati ulama-ulama mereka pada perkara yang sendiri mengatakan bahawa mereka sendiri reka tentang kehalalannya dan keharamannya. Mereka sendiri kata ini yang halal, ini bukan, ini yang haram. Tidak ada dalam Taurah dan tidak ada di dalam Injil. Ini sendiri mereka buat, ini yang halal, ini mereka sendiri kata ini halal, ini haram. Mereka menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini maknanya mereka menjadikan, meletakkan ulama-ulama mereka itu, rahib-rahib mereka itu sebagai Tuhan. Ini maknanya di sini. Sebab itu mereka jatuh dalam kesyirikan. Maka cuma kita nak kena ingat sesuatu yang penting di sini, bahawa bukan makna ayat ini diumpamakan dengan orang yang taat kepada kepada ketua-ketua mereka semata-mata taat, bukan sampai menyembahnya, tidak. Kita kalau contoh hamba sahaya, dia mentaati tuannya. Ini dalam zaman kita sebut zaman adanya hamba sahaya, sistem perhambaan. Bukan maknanya dia menyembah tuannya, tak. Itu maknanya dia mentaatinya dalam memberi khidmat kepadanya, kata ulama tafsir. Tetapi dalam konteks yang kita bicarakan ini, orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka ini mentaati ketua mereka dalam konteks mereka menyembah mereka. Dalam konteks mereka memberi hak ketuhanan kepada mereka sehingga boleh menghalalkan sesuatu yang haram, boleh mengharamkan sesuatu yang halal. Ini maknanya di sini. Dan Al-Masih ibn Maryam, wal Masih ibn Maryam, yang dimaksudkan di sini ialah mereka menganggap pula Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu sebagai Tuhan. Dengan apa artinya? Mereka kata bahawa Isa itu adalah anak Allah, wal iyazu billah minal kufur. Kemudian Allah Ta'ala sebut
wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Sebenarnya orang-orang Yahud dan orang Nasrani, mereka ini tidak diperintahkan di dalam Taurah dan Injil, tidak diperintahkan di dalam Taurah dan Injil, melainkan kata ulama tafsir untuk menyembah Allah, menyembah Tuhan yang satu. Yang dimaksudkan dengan Tuhan yang satu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahbaban al-kiram, dari sudut qiraah, dari sudut bacaan, sebenarnya boleh kita wakafkan di sini, dan wakaf di sini dikira sebagai wakaf yang elok, kerana kalau kita sambung bacaan kita dengan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun, itu wakaf ibtidak di situ boleh, kata sebahagian ulama tentang bacaan. Manakala makna la ilaha illallah, la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun, di sini maknanya Allah Ta'ala itu tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia, subhanahu, maha suci Dia. Bila kita sebut subhanallah, subhanallah kata ulama tafsir maknanya tanazzah Allah, maha suci Allah. Sebab itulah bila kita buat zikir, kita sebut subhanallah, 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 maka itu maknanya maha suci Allah Ta'ala, amma yusyrikun, daripada apa yang mereka, yakni golongan kufar itu mempersekutukan Allah. Maknanya maha suci Allah Ta'ala daripada kesyirikan. Maka di sini satu perkara yang ingin saya sebut bahawa ayat ini selain daripada menyebut orang Yahud ini dan orang Nasrani, mereka menyembah, orang Nasrani menyembah Al-Masih, menyembah Isa alaihi salatu wassalam, hingga mereka kata dia adalah Allah, atau dia kata Al-Masih itu adalah anak Allah. Tambahan daripada itu, Al-Quran mengkhabarkan kepada kita bahawa orang Yahud dan orang Nasrani ini dari kalangan Ahlul Kitab, kekufuran mereka sampai ke peringkat mereka menganggap ulama-ulama mereka itu ada hak ketuhanan, sehingga boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sebab itu, bila mana ada orang di kalangan pengikut dia datang kepada ruhban ni rahib-rahib, dan juga ahbar, iaitulah ketua ulama-ulama mereka, maka mereka akan kata apa kepada pengikut-pengikut yang buat dosa? Dia akan kata i'tarif indi bidunubika ana aghfiru laka. Dia kata, kamu datang ke sini, kamu ada buat dosa apa? Maka kamu mengakulah apa dosa yang kamu buat. Nanti aku sendiri yang akan ampunkan kamu. Maknanya dia meletakkan dirinya sebagai Tuhan. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan, dan pengikutnya menganggap bahawa rahib itu adalah Tuhan bagi diri mereka. Sebab padahal Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa man yaghfirudz dzunuba illallah, tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks perbahasan kita tentang ayat ini, mereka meletakkan hak ketuhanan kepada selain Allah. Dari sudut mana? Ada 3 sudut. Pertama, mereka meyakini ni orang Yahud dan orang Nasrani, kekufuran mereka pada perkara ini. Dalam ayat ini mereka meyakini bahawa bagi hamba itu, bagi rahib dan bagi hamba manusia, ada hak untuk menghalalkan sesuatu dan ada hak untuk mengharamkan sesuatu. Pertama, dan itu adalah hak Allah. Yang kedua, hak pada mengampunkan dosa. Orang yang jatuh dalam dosa, buat kesalahan, maka rahib, ulama mereka itu ada hak untuk mengampunkan dosa, tetapi dengan bayaran. Dan mereka meyakini bahawa ulama mereka itu ada hak untuk mewajibkan sebahagian daripada perkara-perkara yang sebenarnya tidak ada di dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka faedah daripada ayat kedua ini, ada sebahagian orang silap faham. Di sini ada sebahagian orang, dia mempergunakan ayat 31 ini dengan mengharamkan orang yang memanggil selain Allah, yang mentaati selain Allah,
orang yang meminta bantuan selain Allah. Hati-hati, ada golongan macam ini menyelewengkan firman Allah yang 31 ini, ayat 31 ini, dengan mengatakan kalau orang itu dia taat selain daripada Allah maka syirik. Dengan ini makna erti kata-kata mereka bahawa kalau sekiranya kita taat kepada ibu dan ayah kita pada sesuatu perkara yang dia minta, yang ia tak haram, maka orang itu dia jatuh dalam syirik. Hatta kata ulama, kalau dia ikut perintah seorang ketua pada perkara yang haram, dia jatuh dosa, tapi dia tak jatuh pada syirik. Dia tak jatuh pada syirik. Tapi ada sebahagian orang, dia menggunakan ayat ini, dia mengatakan bahawa kalau seseorang itu mentaati selain Allah, maka orang itu jatuh dalam kesyirikan. Dan dia kata, kalau sekiranya seseorang itu dia memanggil selain Allah, itu jatuh dalam kesyirikan. Macam mana dia nak jawab dengan Ibnu Umar radhiyallahu an? Sayyiduna Ibnu Umar, anak kepada Umar Al-Khattab, satu ketika setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah ditimpa satu penyakit namanya Al-Qadar. Penyakit apa dia panggil, tashannuh, kejang pada kakinya, kejang yang dia tak boleh bergerak pada kaki dia. Maka biasanya orang Arab kalau sekiranya terjadi penyakit macam ini, dia akan kata apa? Uzkur ahabban nasi ilaik. Sebutkan nama orang yang engkau paling kasihi. Maka Ibnu Abdullah Ibn Umar dia kata, ya Muhammad, maka dia sembuh daripada penyakitnya. Dengan makna kalau orang itu dia memanggil selain Allah, sebagaimana orang faham tentang ayat ini dengan cara yang salah, maka maknanya Ibnu Umar itu jatuh di dalam kekufuran kerana dia menyembah Allah. Itu tak betul. Kerana makna sembah bukan makna semata-mata taat, tetapi maknanya lebih jauh daripada itu. Maknanya nihayatut tadallul, meletakkan setinggi-tinggi kepatuhan dan ketundukan hanya kepada Allah. Bila kita sebut la ilaha illallah, maknanya la yastahiqu an yu'bada ay an yatadallala lahu nihayatut tadallul illallah. Maknanya tidak ada sesuatu pun yang berhak untuk disembah, untuk diletakkan kepadanya setinggi-tinggi kemuncak ketundukan melainkan kepada Allah. Itu perkara yang ingin saya sebutkan. Dan ayat yang terakhir ini secara ringkas, bahawa ayat yang terakhir ini ialah ayat yang ke-32. Allah Ta'ala berfirman, yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Baik, ayat ini Allah Ta'ala berfirman yuridun, mereka mahu. Cuma siapakah mereka di sini? Ulama tafsir maksudkan dengan mereka di sini ialah golongan tadi yang kita bicarakan, iaitu golongan kufar daripada ahlul kitab yang mereka menganggap bahawa ulama mereka, ahbar dan ruhban, rahib-rahib mereka itu sebagai anak Allah. Mereka menganggap mereka itu sebagai Tuhan, wal'iyazubillah. Mereka ini mahu ayyutfi'u nurallah. Yutfi'u ay yakhmidu, maknanya nak memadamkan nur Allah. Apa makna nur Allah di sini? Memadamkan agama Allah. Sebahagian ulama kata nak memadamkan syariat Allah, nak memadamkan hujjah Allah, nak memadamkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat ulama tentang makna ini. Bi afwahihim, mereka nak memadamkan agama Allah dan kenabian Muhammad ini dengan mulut-mulut mereka. Apa makna dengan mulut-mulut mereka? Maknanya dengan perkataan-perkataan mereka, iaitulah dengan perkataan syirik, dan juga dengan mereka mengada-ngadakan pembohongan terhadap Rasulullah dan terhadap agama Islam. Dan itu yang berlaku dalam sejarah. Mereka buat bohong kepada agama dan mereka buat bohong kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu, dan Allah Ta'ala tidak meredai perkara ini. Allah Ta'ala tidak meredai ini berlaku, melainkan Allah Ta'ala menyempurnakan. Menyempurnakan di sini maknanya Allah menzahirkan Islam dan menzahirkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Islam itu bertapak di dunia ini di merata-rata tempat di seluruh dunia. Walau karihal kafirun, yakni kafiruna dzalik,
walaupun orang-orang kafir sangat tak suka dan membenci. Di sini Al-Imam An-Nasafi bila dia mentafsirkan ayat ini, saya rujuk tafsiran An-Nasafi dan Al-Baydawi dan sebagainya, maka Imam An-Nasafi dia kata dalam ayat ini Allah mengumpamakan usaha yang dibuat oleh orang-orang kafir itu, orang Yahud, orang Nasrani itu dalam membatalkan, dalam nak menenggelamkan, membatalkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka telah mengada-ngadakan pembohongan. Mereka buat pembohongan yang banyak supaya tidak zahir kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala mengumpamakan usaha mereka nak memadamkan kenabian Muhammad ini dengan buat dusta, pembohongan. Allah Ta'ala mengumpamakan dengan apa? Dengan orang yang cuba nak meniup. Nak tiup apa? Nak tiup cahaya yang besar. Apa cahaya yang besar? Macam cahaya matahari. Yang mana cahaya itu telah tersebar di seluruh ufuk dunia, di kaki-kaki langit, di ufuk dunia. Maka adakah mereka mampu untuk melakukannya? Hayhat, sudah tentu tak mampu untuk mereka lakukannya. Jadi usaha yang nak dibuat oleh orang kafir ini seperti dia nak menyembunyikan kenabian Nabi Muhammad ini, seperti orang yang berada di siang hari, cahaya terang benderang, maka dia datang dan dia letak tangan dia beberapa jari ini nak tutup cahaya matahari supaya orang tak nampak. So orang nampak ke orang tak nampak? Orang still akan nampak, orang akan dapat lihat. Maka usaha yang dibuat oleh mereka itu, mereka duk tiup. Katakanlah mereka datang ke matahari, tiup cahaya matahari supaya terpadam ke cahaya matahari dengan tiupan mereka tak terpadam. Begitulah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah tambahkan kecemerlangan dan sinaran kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah pengikut Nabi ini datang daripada Mekah, Madinah, dan Islam tersebar di seluruh dunia di zaman sahabat Rasulullah, sehingga sahabat dimandatkan dengan nama Ansarudinillah. Mereka disebut sebagai pembantu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang terakhir itu illa an yutimma nurahu, maknanya Allah Taala meninggikan tauhid di dunia ini dan mengangkat kemuliaan Islam. Dan kita alhamdulillah bangsa Melayu ini kita dapat ikut agama Islam jasa daripada ulama-ulama dan pendakwah dahulu yang membantu agama ini. Kita kata seperti kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, nahnu a'azzanallahu bil Islam. Kita ini satu kaum, satu bangsa, Allah muliakan kita dengan agama Islam. Saya kira sebelum kita rumuskan secara ringkas, saya akan buat rumusan nanti. Kita boleh buka lah kepada sahabat-sahabat kita yang menyertai perkongsian saya pada hari ini. 3 ayat kita telah berbicara secara tuntas, saya kira. Ayat yang ke-30, ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Maka kita telah sebut saya telah rujuk tafsir An-Nasafi, juga tafsir Al-Baydawi, sedikit daripada tafsir Al-Qurtubi. Sekurang-kurangnya kita dapat gambaran daripada apa yang dibahaskan oleh ulama-ulama tentang 3 ayat yang kita petik daripada surah At-Taubah. Alhamdulillah kita dah baca tadi di awalnya dengan terjemahan, dan kini kita sebut tafsiran yang disebut oleh para ulama. Dan kini tibalah perkongsian daripada sahabat-sahabat yang kalau sekiranya ada tambahan ataupun ada nak cerita pengalaman dan sebagainya. Jadi saya buka sebelum insya-Allah akhirnya kita akan buat satu rumusan tentang tajuk perbahasan kita pada malam ini. Maka sebelum kita buat rumusan ini, saya bukalah kepada sahabat-sahabat yang ada. Falyatafaddalu mashkura. Assalamualaikum Ustaz Mustaqim. Alhamdulillah. Terima kasih atas penyampaian baik tentang ayat yang 30 hingga 32 tadi, di mana kita diterangkan bahawa ni golongan ahli kitab ni Ustaz, golongan ahli kitab yang mereka ni jauh menyimpang daripada Islam yang sebenar.
mereka mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah kan. Ya, Jadi saya. macam mana kita nak selamatkan dia orang, macam mana kita nak berdakwah pada mereka dengan yang terbaiklah pada orang-orang ahli kitab ni. Okey. Seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah dengar suara saya tak? Dengar. Dengar ya? Saya Dato' Ayu Wakar daripada Sahalam. Nak tanya sikit yang Allah menyerupakan Hawariyin yang seorang tadi yang mengaku untuk menyerupakan Nabi Isa tu. Ya, saya. Penyerupaan Nabi Isa tu pada orang tu sehingga bila? Mana selepas dibunuh ke salib ke dia bertukar rupa balik ke atau macam mana? Okey, bagus soalannya. Terima kasih. Okey, sebelum kita buka banyak, saya kongsi dulu soalan yang kedua tadi tentang lelaki yang kita sebut tadi. Ada hadis ya, hadis Ibnu Majah dan sebagainya, An-Nasa'i juga yang sebut tentang peristiwa lelaki yang kita sebut bahawa lelaki ini wajahnya diserupakan dengan wajah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi bilakah, soalannya di sini, bilakah berlaku setelah dia dibunuh ke wajahnya bertukar atau sebelum itu? Jadi jawapannya sebelum itulah. Kalau setelah itu, jadi orang akan fikir bahawa dia bukan Isa. Jadi sebenarnya wajahnya bertukar sebelum masuknya orang Yahud. Dalam hadis itu dia sebut dengan nyata bahawa apabila dicampakkan wajah Nabi Musa, kalimah dia yulqa syabahan. Kalau saya dicampakkan muka Nabi Isa ke atas wajahnya, atas lelaki tersebut, setelah itu baru datang kelompok daripada orang Nasrani ini. Mereka datang, orang Yahud, untuk bunuh mereka, untuk bunuh dia. Maka dia disalib, dia dibunuh dan disalib. Ini lelaki ini yang disalib dan dibunuh. Adapun Nabi Isa alaihi salatu wasallam, macam yang saya sebut, bahawa dia naik ke Rauzanah, namanya Rauzanah, dan Allah angkat dia ke langit yang kedua sehingga hari ini. Sampai ke langit yang kedua, dan satu ketika nanti dalam hadis menceritakan dia turun di langit yang kedua, dalam hadis yang banyak daripada langit kedua, dan sampai ke tempat dengan spesifik Nabi sebut di Syam, iaitulah di Menara Putih yang ada. Kalau tengok hari ini, dulu masa Nabi sebut tak ada. Sekarang ini Menara Putih itu dah ada di Syria. Menara itu kebanyakan ulama mengisyaratkan bahawa itulah menara yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW, turun dia di kawasan itu. Maka Nabi Isa turun di kawasan tersebut. Maka datangnya Nabi Isa dalam hadis yang lain membatalkan agama, membatalkan pengikut orang Yahudi dan Nasrani, dan dia serang semua agama, dan dia kekalkan di dunia ini satu agama sahaja, iaitulah agama Islam. Dimasukkan semua agama-agama, tak dibenarkan mana-mana ada agama yang lain daripada Islam, sebagaimana disebut di dalam hadis bila datangnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang pertama tadi, bila kita tahu inilah orang Yahudi, orang Nasrani, cuma dari sudut pendekatan dakwah kepada kelompok Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ini, kalau kita nak lihat kelompok ini dan cara dakwah, kita lihat bagaimana sahabat Rasulullah. Cuba semak macam mana Khalid dan juga sahabat-sahabat Nabi yang lain, bila mana Nabi SAW mengutuskan mereka untuk buat hijrah yang pertama ke Habasyah. Ke Habasyah ni, kita bahasa Melayu kita panggil Ethiopia. Nabi bila sampai beberapa orang sahabat yang besar itu ke Ethiopia, mereka telah tunjukkan akhlak yang baik dan mereka sampaikan ilmu, disampaikan surah Maryam dengan makna-maknanya, sehinggalah An-Najashi itu nama bagi seorang lelaki namanya Ashamatan Najashi. Dia seorang yang Nasrani. Maka dia bila dengar surah ini dan dia tengok segala ucapan-ucapan sahabat Nabi yang ambil ilmu daripada Rasulullah, maka dia meyakini bahawa apa yang disampaikannya ini daripada Allah. Apa yang disebut tentang Nabi Isa, itu adalah satu perkara yang benar. Sehingga An-Najashi dia telah menuturkan 2 kalimah syahadah. Tetapi Najashi ini, saya nak bagi tambahan, Najashi ini dia tak dikira sahabat, padahal dia hidup di zaman sahabat. Kerana makna sahabat ialah orang yang berjumpa dengan Rasulullah
dia sempat hidup dengan Rasulullah, dia berjumpa dengan Rasulullah, dan dia mati dalam dia beriman kepada Rasulullah, dia sempat jumpa Rasulullah, dan dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul. Tetapi dari sudut definisi ini tak berlaku kepada Najasyi kerana dia tak pernah jumpa dengan Nabi SAW. Dia peluk dengan sahabat, Allah Ta'ala beri ilmu kepadanya, maka dia jadi disebut oleh sebahagian pengarang kitab, dia jadi waliyun min awliyaillah, jadi sebagai wali dari kalangan awliya Allah Subhanahu wa taala. Bila dia meninggal dunia, Allah wahyukan kepada Rasulullah kematiannya. Di hari kematiannya, Nabi bersabda kepada sahabat-sahabatnya, matal yaum rajulun salih fasallu ala akhikum ashamah. Maka mati pada hari ini seorang lelaki yang salih, maka marilah sama-sama sahabat-sahabat kita solat jenazah ke atas jenazah Ashamah, yakni An-Najasyi. Maka bermula daripada hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari, pensyariatan solat ghaib yang dibuat hari ini. Kita kan ada sekarang ni kita buat solat ghaib bagi jenazah yang kita tak mampu sampai ke tempat itu, kita buat solat ghaib. Maka diambil syariat ini daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari tadi. Jadi dua soalan ini kita dah kongsikan. Kalau ada lagi, Masih Ustaz. sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Atau ini Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Mustaqim. Penjelasan 3 ayat tersebut amat jelas dan menarik. Alhamdulillah. Dan agak mendalam jugalah. Terima kasih. Saya hanya nak minta Sama-sama. pencerahan Ustaz kalau boleh. Selalu orang mengatakan Yahudi itu dimurkai. Nasrani itu Yahudi. Ya. Yahudi dimurkai. Kaum Nasrani yang sesat. Boleh Ustaz elaborate ataupun mencerahkan lagi? Ataupun boleh. betulkan konsep itu? Sebenarnya kedua-dua orang Yahud dan orang Nasrani, kedua-dua mereka ini, orang Yahud ini ada sebahagian daripada mereka yang ikut Nabi di zamannya, dan ada sebahagiannya kufur. Orang yang Nasrani juga ada yang ikut Nabi di zamannya dan ada sebahagiannya kufur. Sebagaimana bila datang Nabi Muhammad, ada sebahagian manusia beriman kepada Rasulullah, ada yang tetap kufur. Maka orang yang kufur itu sehingga hari ini disebut dengan Nasrani. Yang begitu juga Yahudi. Maka dalam soalan yang diajukan oleh sahabat kita tadi, ia lebih menjurus kepada apa yang dibicarakan dalam surah Al-Fatihah itulah. Bila kita sebut siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini berkenaan dengan jalan para anbiya. Siratal mustaqim. Kata ulama, siratal mustaqim itu ialah agama Islam. Ihdinas siratal mustaqim itu adalah agama Islam, menunjukkan bahawa agama semua para anbiya adalah agama Islam. Satu. Yang kedua ialah agama selain daripada Islam dimurkai oleh Allah, dan Allah khususkan di sini ialah dengan firman-Nya ghairil maghdu, agama itu agama yang tidak diredai, yang dimaksudkan dengannya iaitulah orang Yahud, kemudian orang Nasrani, kemudian waladdallin, dan orang yang sesat itu adalah orang yang Yahud. Maka di sini kedua-dua dalam konteks mereka yang diredai dan juga orang yang sesat, mereka ini berhimpun di bawah satu sifat, iaitu dua-dua kelompok ini mereka di kalangan orang kufar min ahlil kitab, daripada ahlul kitab. Kerana ahlul kitab, sebahagian daripada mereka bila datang Nabi, mereka beriman kepada kepada Nabi, maka mereka itu disebut dengan muslimun. Dan begitu juga bila datang Isa alaihissalam, maka bila mana mereka beriman kepada Allah dan ikut Nabi di zamannya, kerana setiap orang daripada kaum, bila datang Nabi di zamannya, dia akan beriman dengan Nabi di zaman tersebut. Maka dia ikut Isa
maka mereka muslimun. Atau hawariyun yang kita sebut dalam Quran al-hawariyun, dia mengaku dia kata washhad bahawa dan bersaksikan bahawa kami ini adalah golongan al-muslimun. Maka dari sudut pendapat ulama yang detail berkenaan dengan perbezaan kenapa digunakan maghdub, dimurkai, tak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesesatan, maka di sini kedua-dua kelompok Yahudi dan Nasrani, pertama kedua ni adalah kafir dan tak diredai. Dua-dua pun kita boleh kata bahawa tak diredai kerana dalam Al-Quran sebut fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah Taala tidak meredai. Yuhibbu di sini dengan makna reda. Tidak meredai orang-orang yang kafir. Dan kedua, dan dari sudut sesat di sini bukan makna sesat yang tak jatuh dalam kekufuran, sesat yang jatuh dalam kekufuran. Kerana sesat terbahagi kepada dua, waladdallin tu, itu maknanya sesat hingga jatuh dalam kekufuran. Kerana sesat, kata ulama, ma yasilu ilal kufur wa ma lam yasil ilal kufur. Sesat, kalimah sesat ini dia ada terbahagi kepada dua. Sama ada sesat yang dia bukan ikut akidah Rasulullah dan sahabat yang sampai ke peringkat kufur, ada sesat tetapi dia tak sampai ke peringkat kufur. Tapi sesat, tapi bila Nabi SAW sebut 72 golongan yang sesat, yang 72 golongan yang menyeleweng dalam hadis iftiraq, hadis perpecahan, kata ulama tafsir, golongan yang menyeleweng ini, yang sesat ini, ada sebahagian daripada mereka jatuh dalam kekufuran, ada di antara mereka yang tak jatuh di dalam kekufuran, tapi dalam secara umumnya boleh kita namakan mereka sesat. Yang sesat ini sesat jatuh dalam kekufuran, ini sesat yang tak jatuh di dalam kekufuran. Ya saya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terlebih masa. Itulah saya rasa apa yang telah kita kongsikan ini sudah banyak. Maka saya rasa untuk saya buat rumusan ringkas dalam 1 minit atau 2 minit daripada perbahasan kita pada malam ini, alhamdulillah kita boleh ambil manfaat 3 atau 4 perkara di sini. Pertama ialah Islam itu adalah agama semua para anbiya, semua agama, semua nabi daripada Nabi Adam itu hinggalah Nabi Muhammad, semuanya beragama Islam. Dan ingat konsep al-adyanus samawiyah, agama-agama dengan plural, agama-agama samawi itu tak ada dalam Islam. Yang ada agama samawi dengan singular, iaitulah hanya agama Islam. Tidak ada, tak betul sebahagian golongan pluralisme yang kata pada hari ini ada agama yang betul juga namanya Nasrani, agama Yahudi dan sebagainya. Itu tak betul. Yang kedua, semua nabi menyeru supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa. Tak ada satu pun yang suruh sembah selain Allah. Seperti yang kita cerita tentang Isa, Isa tak pernah mengatakan kepada kaum dia, suruh kaum dia sembah dia. Dan begitu juga Nabi Musa tak pernah dia sebut bahawa dia perintahkan kaumnya supaya menyembahnya. Ini perkara yang kedua. Yang ketiga, Islam ini Islam mansur, Islam ini senantiasa dibantu oleh Allah. Cuma tinggal lagi sama ada Islam itu dibantu dengan kita ataupun Islam itu dibantu dengan orang lain. Maka di sini saya sebut bertuahlah orang yang mana Islam itu dia tertegak, dia dibantu oleh tangannya. Orang yang dia bekerja dalam dakwah, kerja susah payah seperti sahabat-sahabat sekalian ini, semoga Allah Subhanahu wa taala matikan kita dengan mati yang husnul khatimah. Dan Amin. Yang terakhir di sini ialah bila kita lihat di sini, saya kongsikan tentang tafsiran-tafsiran yang telah disebut dalam kitab Al-Qurtubi, An-Nasafi dan sebagainya, menunjukkan kita perlu belajar secara talaqi, yakni belajar ambil dengan guru, ilmu diambil dengan ulama, supaya kita tidak jauh daripada menyebut sesuatu tentang ayat Allah, tentang hadis lain daripada apa yang disebut oleh ulama ahli sunnati wal jamaah. Sebab itu saya akhiri dengan kata-kata seorang salaf, ulama salaf, dia kata innal ladzi ya'khudhul haditsa minal mushafi yusamma mushafiyan wal ladzi ya'khudhul qur'ana minal mushafi
yusamma mushafiyan la yusamma qari'a. Orang yang ambil dia nak belajar hadis, dia pergi beli kitab, maka itu dia tak jadi muhaddis. Manakala orang yang nak belajar Quran, dia pergi beli mushaf, dia tak belajar dengan guru tentang makna-makna Al-Quran, maka dia tidak jadi qari. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi mushafi, orang yang collect maklumat tetapi dia tidak dapat pahala pada perbuatannya. Ini disebut oleh seorang alim iaitu Al-Faqih dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Jadi inilah kesimpulan daripada perbahasan kita pada malam ini. Ya, saya. Halo? Ada nak mencelah ke macam mana? Kita nak tutup majlis. Teruskan, Ustaz. Okey, jadi saya kira sampai di sini agak alhamdulillah pada malam ini kita dah terlebih masa. Maka saya mohon maaf, ini kali pertama saya membimbing usrah dengan antum, dan saya tak pernah membimbing usrah. Jadi ini pengalaman pertama kepada saya. Alhamdulillah, moga ia menjadi manfaat buat diri saya dan sahabat-sahabat yang berkongsi pada malam ini. Maka saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penganjur program ini dan kepada para asatizah yang hadir dan kepada penonton yang hadir. Juga kita baik tutup majlis kita ini dengan tasbih kafar dan surah wal asr. Dan saya serahkan kepada majlis. Assalamualaikum. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.